Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini. Dan insya-Allah hadis kita yang pada malam ni dah sampai kepada hadis yang ke-80 dalam bab yakin dan tawakal. Insya-Allah kita sambung malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu, ghazani ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibalan Najdin, falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum fa'adarakathum alqa'ilatu fi wadin kasirin idahi fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqa an-nasu yastaghiluna bisyajari wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin fa'alaqa biha sayfahu wa nimna naumatan fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una wa iza indahu arabiyyu faqala inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana na'imun fastayqaztu wa huwa fi yadihi sultan qala man yamna'uka minni qultu Allahu salasa walam yu'aqibuhu wa jalasa. Ini satu hadis tuan-tuan yang mana diceritakan hadis ini daripada Jabir radhiyallahu anhu, bahawasanya Jabir telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Zatul Riqa'. Perangan Zatul Riqa' ni apa dia? Perang Zatul Riqa' ni dia bila orang Badui ni dia banyak lari. Dia lari duduk jauh-jauh. Tapi mereka ni menyatakan perseteruan. Khianat cuci bersih. Jarang berlaku peperangan ni di Madinah tuan-tuan. Maka bila nak berperang, dia keluar pergi ke tempat lain. Supaya kediaman tu selamat. Jadi perang Zatul Riqa' ni, makna Zatul Riqa' ni apa dia? Zatul Riqa' ni makna dibungkus kaki dibungkus. Pasal apa nak bungkus kaki? Pasal luka, berjalan punya jauh, jalan batu-batu kerikil tu tuan-tuan. Bukan jalan tar macam kita. Yang dinamakan perang Zatul Riqa' ni, Abu Musa al-Asy'ari dia ada sendiri dalam perang tu. Dia cerita apa dia? Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu peperangan. Dia kata kami keluar bersama dengan Nabi, sama-sama keluar dengan Nabi. Wa nahnu sittun nafarin, kami duk ada 6 orang. Rombongan banyak lah. Rombongan Abu Musa dengan Nabi ni duk ada 6 orang. Bainana ba'irun na'takibuhu. Kemudian kami ada pula seekor unta seekor je tuan-tuan. Kemudian na'takibuhu, bergilir ganti naik. Kawan ni naik, kemudian rasa kawan ni penat, kawan ni turun, gilir ganti naik. Tu dia seekor unta, 6 orang gilir ganti naik. Kemudian fanaqibatu aqdamuna, maka kami bungkus kaki kami. Kaki ni luka ni, duk berjalan atas batu kerikil, jalan atas pasir.
Sakit-sakit di jalanan, kasut tuan-tuan, kasut kulit pun boleh koyak kalau dengan batu-batu ni berjalan. Kan nak pergi perang ni, nak pergi perang, seekor unta naik 6 orang bergilir-bergilir ganti naik sampai kaki tapak kaki tumit tu luka. Luka tu yang dinamakan zatir riqa'. Kemudian wa nakibat qadamayya, Abu Musa kata kaki aku pun aku bungkus sebab luka. Wasaqatat azfari, bukan takat kaki itu luka. Wasaqatat azfari, kuku tu boleh tercabut. Jalan panas terik matahari, atas batu-batu jalan pula lembui sampai kaki tu dibalut. Kemudian wasaqatat azfari, kuku pun sampai boleh tercabut, tuan-tuan. Bayangkan, kita boleh bayangkanlah, kita tuan-tuan imagine tengok sejak Allah bila dia cerita macam tu, Allahu Rabbi, bagaimana keadaan berjalan ni sampai dibungkus kaki itu sebab luka. Kemudian wasaqatat azfari, kuku aku pun sampai tercabut. Kalau kuku Abu Musa pun tercabut, tuan-tuan, yang lain pun sama lah, lebih kurang lah. Fakunna nalifu ala arjulina al-khiraq, maka kami bungkus kaki-kaki kami ni dengan kain. Kain apa yang ada, yang bawa hari tu, yang duk sangkutkan, yang duk ikatkan, kami ambil, kami ikat, kami bungkus. Bungkus ni sedap sikitlah kaki kita. Macam kita lalu kot Lombong tu, kaki dah terik luka, bungkus itu sedap sikitlah. Kalau kasut dah terkoyak. Fasummiyat ghazwat zatir riqa', maka sebab itulah dinamakan perang ni perang zatir riqa'. Ikat kaki, sebab luka, sebab tercabut kuku, bertahap macam tu, tuan-tuan. Jadi dia nak cerita ni, Jabir nak cerita yang saya cerita tadi ni Abu Musa cerita, yang ni Jabir cerita berdalam perang ni sama juga. Dia kata bahwasanya Jabir telah mengikuti Nabi SAW dalam peperangan Zatir Riqa' di wilayah Najd, jauh. Ketika Rasulullah SAW kembali, Jabir pun kembali bersama mereka. Maknanya falamma qafala Rasulullah SAW qafala ma'ahum, pakat-pakat dah kembali. Pada waktu tengah hari, disebutkan situ waktu tengah hari. Pada waktu tengah hari pun sampai di suatu lembah yang banyak terdapat pokok. Kita pun faham bila sebut pokok ni, kadang-kadang padang pasir mana ada pokok. Pokok ada, tapi jauh-jauh nampak sikit, nak macam kita daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah tu, mana ada pokok rimbun-rimbun, tak ada. Kadang-kadang ada pokok-pokok renek, ada lautan sikit-sikit, situlah tempat unta berteduh pun. Jadi keadaan ni yang dicerita oleh Jabir ni, bila kami pergi perang, bila balik dalam perjalanan tu penat. Tuan-tuan bayangkan tadi naik unta sekok, kemudian bergilir ganti 6 orang, penat, letih. Letih. Bila letih ni, tuan-tuan, bila sampai di satu tempat lembah banyak terdapat pokok, bila nampak pokok ni, dia satu orang panggil kita ni RNR yang paling baik lah. Seronok, rehat. Rasulullah SAW turun dan orang lain pun masing-masing mencari perlindungan di bawah pokok tu dia, tuan-tuan. Bila nampak ada pokok, Rasulullah turun dulu. Hak lain pun kata, cantik, sinilah kita boleh rehat, penat dah ni berjalan ni. Turun mencari perlindungan di bawah pokok. Yastazilluna bisyajarati. Yastazilu ni zillu, maknanya tempat lindung, tempat redup, tempat teduh kan, tempat untuk berteduh. Kita letakkan kita ni, tuan-tuan, bukan nak letakkan kita tempat ni. Kalau kita duduk satu padang yang penat, letih, dahaga seharian, takkan nak rehat tengah panas. Tiba-tiba ada pokok rimbun cantik punya tempat tu, duduk tu satu nikmat. Rasulullah SAW berteduh di bawah pokok yang besar. Maka ada satu pokok yang besar yang rindang, hak ni bagi kat Nabi. Rasulullah duduk di situ. Kami semua terlena, wa nimna naumatan, lena sungguh. Sahabat kata, Jabir cerita, kami lena.
Mau tak lena tuan-tuan, penat jalan jauh. Penat jalan jauh dengan luka kaki, dengan wasaqatat, gugur kaki, cabut kuku-kuku. Jumpa satu tempat cantik punya hijau pokok, oi duduk bawah lena wa nimna naumatan, kata Jabir, kami lena. Letih, penat. Fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una wa iza indahu arabiyyun. Dia kata apa? Dia kata tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Tengah-tengah lena tu Nabi panggil, wahai sahabat, orang ini telah menghunus pedangku ketika aku tidur hingga aku terbangun dan terperanjat. Nabi kata apa? Inna hadza ikhtarata ala sayfi wa ana na'imun. Ini Arab ni, Arab Badui ni, sama-sama kita tengah lena tadi, Nabi sangkut pedang dia, dia pergi ambil pegang tu, dia letak dekat leher Nabi. Wa ana, Nabi tengah tidur waktu tu hingga aku terbangun, sampai Nabi ni jaga. Nabi terjaga dan terperanjat, kata Nabi, dia terperanjat melihat pedangku terhunus di tangannya. Maknanya pedang Nabi, tangan dia yang pegang terhadap pedang Nabi. Tajam tuan-tuan, tajam. Lalu ia berkata, siapakah yang dapat mempertahankan engkau daripada seranganku ini? Ni yang nak cerita, kata bab tawakal ni, bab tawakal. Man yamna'uka minni. Man ni makna siapa? Man yamna'uka minni, dia kata siapa yang boleh halang aku ni daripada bunuh, tusuk pedang ni. Kalau orang tak ada iman tuan-tuan, dia nak sebut apa? Dia boleh kata maaf lah tuan, sorry lah tuan, tuan-tuan nak apa saya boleh bagi, jangan bunuh saya aja, sebab tak ada iman. Tapi Nabi ajar kepada kita bab tawakal ni. Nabi sebut kultullah, kata Nabi salasan, 3 kali. Allah, Nabi kata, yakni serah bulat-bulat terus pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Hebat tuan-tuan. Yang ni Nabi nak ajar kita ni tawakal. Tawakal sampai tahap yang begini. Nyawa, kalau kita kata nyawa di hujung pedang, kita kata lagu tu. Tapi Nabi dia ditanya, man yamna'uka minni, siapa yang boleh halang aku ni daripada bunuh kamu? Kata Nabi, Allah, 3 kali, salasa, 3 kali. Lepas tu walam yu'aqibuhu wa jalasa. Apa dia? Nabi pun duduk setelah orang Badui itu tidak melakukan suatu kepada baginda. Nabi pun duduk. Yang Badui tadi ni, dia tergamam, tak pernah jumpa orang yang lagu ni. Selalunya kalau jumpa yang macam ni, pedang duk di leher, macam-macam lah sebut, minta tolong, minta maaf, minta ampun, macam segala. Yang ni tak kata apa, bahkan dia sebut Allah 3 kali Tuhan dia. Ada yang kita riwayat lain Badui ni, Rasulullah lepas dia boleh balik, dia cerita habis semua dekat kawan-kawan dia, kaum dia, aku tak pernah jumpa orang yang macam ni, yang sebaik ni, yang kita duk musuhi dia selama ni. Kita tengok riwayat yang lain pula tuan-tuan. Wa fi riwayatin qala Jabir, dalam riwayat yang lain Jabir berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Zatir Riqa'. Ketika kami sampai di bawah naungan pokok yang besar, kami tinggalkan Rasulullah bersendirian di situ, dan pedang Rasulullah disangkutkan di pokok itu. Jabir kata, bila dah sampai tempat boleh berehat ni, maka kami tinggal Nabi. Rasulullah ada masa ketika berehat tuan-tuan, sahabat dia tak kacau lah. Sahabat tak ada lah nak pergi duk tanya, penat sama penat. Ini tempat ada redup teduh, hang ni Nabi duduk, kita pergi tempat lain. Tiba-tiba datang seorang lelaki daripada puak musyrikin. Dalam riwayat ni dia sebut bukan Arabi, tapi dia sebut musyrikin. Menghunus pedang Nabi seraya berkata, takutkah engkau kepadaku? Mu'alakum, dia kata apa? Takhafuni. Qala la. Hak ni dalam riwayat ni, musyrikin ni kata, dia letak pedang, dia kata takutkan kamu kepada aku. Takut, dia nak suruh takut dekat dia. Ni musyrikin. Jawab Nabi, la. Terus pantah, tak tunggu lama nak mikir dulu, tak ada. La, kata Nabi, tak. Nak takut apa? Itu kata tawakal. Kata lelaki itu lagi, siapakah yang mempertahankan engkau daripadaku?
Faqala faman yamna'uka minni, kalau tak takut dekat aku ni, dalam keadaan pedang aku duduk dekat leher ni, siapa yang boleh halang ni? Nabi sebutlah Allah. Kan? Pada riwayat yang lain mengikut keterangan Abu Bakar Ismaili dalam sahihnya, lelaki itu berkata, siapakah yang mempertahankan engkau daripadaku? Jawab Nabi, Allah 3 kali. Ketika itu terjatuh pedang yang terhunus daripada tangannya lalu diambil oleh Rasulullah. Ada riwayat yang daripada Abu Bakar Ismaili, dia kata bila Nabi kata Allah tu jatuh pedang, tiba-tiba nak jatuh ke pedang ni tuan-tuan, dia genggam kuat, kemah pun dia genggam sebab terkejut. Dia tengok ketahanan tawakal Nabi ni tinggi, jatuh pedang tu. Bila jatuh Nabi lalu diambil oleh Rasulullah. Rasulullah ambil balik pedang hak jatuh tu, lalu Nabi tanya, siapakah yang mempertahankan engkau daripada aku? Nabi tanya balik soalan yang sama, bagaimana Arab tadi tu tadi tanya, bagaimana musyrikin tu tadi tanya. Jawab lelaki itu, hendaklah engkau menjadi sebaik-baik orang yang sedang berkuasa. Dia pandai. Kalau kena tang dia kata apa? Dia kata kunna faqala man yamna'uka faqala kun khaira akhizin. Kalau kena kat dia kata jadilah engkau sebaik-baiknya orang yang berkuasa. Maknanya la power kuasa di tanganmu wahai Muhammad. Jadilah engkau orang yang baik. Dia tak boleh nak sebut, dia tak sebut Allah, dia tak percaya Allah, dia tak beriman. Itu yang dia boleh sebut. Maknanya letak pada tangan Rasulullah nak buat apa dekat dia. Kan? Orang yang sedang berkuasa, Nabi bertanya, sukakah engkau bersyahadah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah? Nabi kata, nashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi suruh dia syahadah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang sebenar-benarnya, dan aku ini pesuruh Allah, kata Nabi. Maka Arab tu tadi kata apa? Lah, dia tak mau. Terang-terang dia kata dia tak mau. Dan jawab lelaki itu, tidak, tetapi saya berjanji tidak akan memerangi engkau dan tidak membantu orang yang memerangi engkau. Aku tak mau beriman, aku tak mau sebut macam mana yang disuruh sebut tadi itu, tapi lah aku janji, kata dia, aku tak akan memerangi engkau lagi dan orang Muslim, dan aku tak akan tolong orang-orang yang memerangi engkau. Sebab orang Badui ni dia banyak tolong pok, orang suka minta tolong dekat mereka. Jadi dia kata aku tak akan memerangi dan aku tak akan tolong orang lain nak memerangi engkau. Itu dia kata. Maka Rasulullah melepaskan pedang setelah ia menemui kaumnya, lalu berkata, aku datang kepada kamu setelah bertemu dengan seorang yang baik. Yang ni dia yang betul-betul nekat mula-mula pongoh tadi nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku peristiwa insiden yang macam ni tadi ni, dia terkejut, dia balik tu penuh tanda tanya. Tak pernah jumpa orang yang sebaik ni, yang kita duk musuh, yang kita duk lawan dia selama ni rupanya baik, mulia banyak orang. Dia balik, dia cerita pada kaum-kaum dia, tuan-tuan. Dia kata apa? Ji'tukum min indi khairin nas. Dia kata aku datang kepada kamu ni daripada orang yang aku pernah sebaik-baik manusia lah. Rasulullah, tuan-tuan, pedang di tangan, boleh je nak bunuh. Kalau suruh syahadah tak mau nak bunuh. Maknanya Nabi sempat dulu sampaikan Islam, sampaikan supaya orang ni beriman. Tak mau, sudah nak kata apa, balik fikir lain. Tapi dakwah tetap berjalan. Tapi dia dah tinggalkan persoalan dalam diri dia dah. Sebaik-baik manusia aku jumpa, ni lah orang ni. Itu An Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, law annakum natawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa tarawhu bitana. Daripada Umar radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar sahabat ni, dia kata aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andainya kamu bertawakal kepada Allah, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh. Maknanya kita serah di sini, tuan-tuan, serah secara bersungguh-sungguh.
Bukanlah orang kata serah cara orang kata ada 50%, 70%, 80, 90, tak ada. Terah sini kullu. Semua sekali kita serah pada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana burung yang keluar pagi dengan perut kosong, lapar, dan kembali waktu senja dengan perut kenyang. Disebut burung lagi, tuan-tuan. Burung ni satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hebat. Dalam hadis disuruh kita tengok burung, dalam Quran disuruh kita tengok burung. Dia keluar pagi, burung ni dia bukan fikir rezeki aku duduk tang mana, bawah pokok ke bawah rumah orang ke, tak tahu. Dia tinggal anak dia dengan yakin, dia pergi, dia balik, dia pergi tu kosong. Dia balik penuh makanan, suap bagi ke anak-anak. Padahal anak tu siapa duk mengasuh time dia pergi? Tak ada. Ini tuan-tuan, parti tengok burung. Jangan duk tengok burung saja. Tengok burung ni lastik sedap, ni goreng ni, itu lain cerita. Orang main burung ni tuan-tuan, dia boleh tahan tu. Memang orang kata minat orang ni macam-macam. Minat orang ni macam-macam. Yang paling syok saya tengok minat orang main burung. Kita ingat dia buat apa? Duduk depan rumah kan, satu pokok pelam saya duduk ada lagi. Dia sangkut situ, duduk atas motor. Dia boleh duduk diam lama atas motor. Pakcik, motor rosak ke? Tak, dia kata. Tunjuk gitu. Ingat tunjuk buah pelam kita. Dia tunjuk rupanya ada burung atas pokok, duduk tunggu burung, dia tahan burung lah. Tenang, sabar, istiqomah boleh tunggu. Bagus menjaga burung ni. An Abi Umarah al-Barra'i bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulanu iza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah wa in asbahta khaira. Ini tuan-tuan satu tip, bukan satu tip, satu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang ajarkan kepada kita. Dia bila sebut doa tuan-tuan kena dengar betul-betul lah, ataupun tulis, ataupun balik sekali tanya anak, tolong tengok balik doa apa yang tadi itu sebut, nak kena beramal. Sebab dia punya fadilat dia lain macam, daripada Abu Umarah katanya radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan. Ini maknanya Nabi bagi tahu pada satu orang ini, jika engkau berada di tempat tidur engkau, maka bacalah. Waktu ni kita memang dah time dah nak tidur. Pagi kita dah bangun pagi, dah letih, dah penat kerja segala bagai. Malam tempat untuk kita rehat, masa time untuk kita rehat. Jadi nak rehat ni pun dia ada cara dia. Bukan boleh debum terbungkam pun lena berdengkur. Dia ada adab tu. Ini cantiknya Islam ni. Dia kata kita sampai tempat tidur, dah bentang semua, dah toto lembek tilam ke apa nak tidur tuan-tuan, kata Nabi, bacalah. Dia kata bacal, fakul ni fi'il amr, fakul disuruh baca. Suruh. Allahumma aslamtu nafsi wa nabiyyuka allazi arsalta, seperti sebut dalam hadis di atas bermaksud seperti mana yang kita baca tadilah. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Baca hak tu. Kalau kita andainya kita baca yang tu, maknanya aku serahkan segala urusanku dunia dan akhirat kepadamu. Ni orang panggil tawakal.
Kita bangun pagi esok pun tuan-tuan, mulakan dengan tawakal. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Lepas kita baca doa bangun tidur, apa-apa doa yang tuan-tuan doa amalkan tu bagus, teruskan. Cuma tambah lagi satu, bangun pagi kita tawakal, malam nak tidur nak lena tu pun tawakal. Hak ni Nabi suruh, diajarkan kepada kita. Tawakal makna apa? Serah diri, serah bulat-bulat. Tak mau ada 10, 70, 80, 100% kita serah, milik Allah kita ni. Kita bukan ada apa. Aku serahkan segala urusanku dunia dan akhirat kepadamu. Yakni bukan urusan dunia saja. Tidur ni dia boleh refresh balik, bagi badan kita bangun, bagi kuat esok. Bukan takat tu je, maknanya urusan dunia. Segala yang duk fikir pagi petang siang malam ni semua aku serahkan padamu ya Allah. Dan urusan akhirat aku, yang kita tak tahu akhirat kita ni bagaimana, macam mana, aku tak tahu ya Allah. Aku yakin kita boleh minta minta kebaikan, minta husnul khatimah, tapi yang nak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah minta settle semua, aku serah padamu ya Allah seluruh urusanku dunia dan akhirat. Aku sandarkan diriku kepadamu kerana mengharapkan pahala. Aku sandarkan diriku padamu kerana mengharapkan pahala. Dan takutkan seksamu. Rugbatan wa rahbatan. Rugbah ni pahala. Benda seronok, benda kita gemar, kita suka, kita happy. Rugbatan. Kalau ruhbatan pula benda kita takut. Cerita pasal azab kita takut, seksa kita takut, neraka kita takut, gerun hati ni kecut. Ni ruhbatan wa ruhbatan, benda seronok dan benda takut nak dengar. Itu dia. Tidak bertempat dan tidak terlepas dari seksa melainkan kepadamu. La malja'a wa la manja minka ilaika. Tak ada siapa pun boleh terlepas tuan-tuan. Tak ada siapa boleh terlepas kalau kata nak kena tu, melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala aja. Aku percaya dengan kitab yang engkau turunkan ya Allah. Aku percaya dengan kitab yang engkau turunkan, bukan takat Quran saja, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, lagi-lagilah aku percaya semua tu. Dan Nabi yang engkau utuskan, Nabi yang Allah utuskan ni kita percaya semua. Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dimaksudkan beriman dengan para nabi itu seluruh nabi kita beriman. Tak boleh nak ambil sebahagian beriman, sebahagian tak ada beriman. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana-mana nabi rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, semua kulluhum kita nak kena beriman. Amanna bi rasulihim, kita beriman dengan semua para rasul. Kita pernah dengar cerita ke? Tak pernah dengar cerita ke? Lihat memang tak pernah lihat. Sama ada Nabi ni dicerita dalam Quran ke? Tak dicerita sebut. Kata secara ini orang panggil secara ijmal, burung. Semua kami beriman. Qalu amanna. Mudah cerita habis. Kalau puak Bani Israel Yahudi tu dah, dia beriman separuh, dia tak beriman separuh. Hak mana dia suka kena gaya dengan dia. Yang ni qalu amanna, kami beriman. Hak tak suka dia tak beriman. Dah bahkan bukan takat tak beriman, bunuh para nabi pun dah. Sebab tu Rasulullah diberi, kata bukan semua para nabi ni orang ikut. Ada yang seorang je ikut, ada dua orang, ada yang langsung tak ada ikut pun ada. Dan sesungguhnya jika engkau dimatikan, yang ni dengar betul-betul hujung ni, yang ni Rasulullah sebut ni, Rasulullah sebut. Dia kata fa innaka immitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Seandainya mati engkau pada malam itu, jika engkau matikan, dimati pada malam itu, mati dalam beriman. Nak apa lagi tuan-tuan? Kita duk minta pagi petang siang malam, pagi petang siang malam nak husnul khatimah, nak mati dalam iman. Tapi ini Nabi sebut time nak tidur tu baca hak ni. Nak apa kadang-kadang payah, mai umur 50, 60, 40 ni tak macam dulu dah. Nak habis baris itu pun kadang-kadang seminggu tak sampai, tak habis lagi. Lah ni telefon pakat doa dah. Snapchat doa ni. Nak tidur tu baca Ustaz. Okey Lena.
Esok baca lagi. Mungkin 2, 3, 40 kali ingatlah kot. Kalau tak ingat pun sampai bila pegang telefon lah baca. Itu dia kan. Dalam tidur ni tuan-tuan, macam-macam boleh jadi. Pernah tuan-tuan ingat tak orang kata kan, dia tu sedar-sedar pagi tak ada dah. Kadang-kadang bini dia cerita, tengok pagi biru sejuk dah. Rupanya mati waktu lena semalam. Dia mati terkejut. Mata biru, kalau duk sihat mata biru orang kata cantik lah mata biru. Ikan bilis mata biru pun mahal. Ni orang Melayu kulit gelap macam kita ni, tiba-tiba mata biru pelik lah. Pegang-pegang sejuk lain macam. Tak ada dah orang kata. Tak ada masa bila. Orang rumah kata saya pun tak tahu bang. Pegang-pegang tengok sejuk lah. Lain dah jadi. Maknanya lena semalam tu lena terus. Sebab tu lena tidur tu diibarat seperti tidur mati yang kecil. Jadi kata Nabi, andai kata dimatikan, Allah suruh malaikat cabut nyawa kita, memang kena time kita mati waktu lena dalam tidur tu. Mati dalam iman. Nabi kata baca doa tadi ni. Tapi jangan duk kalik baca doa ni subuh tak semayang, isya tak semayang, maghrib tak semayang, tak maulah juga. Hak wajib dijaga, yang ni ditampung hak ni. Tapi kalau tak mati pula apa bonusnya? Wa in asbahta khaira. Tapi tak mati. Asbabnya nyawa nak panjang lagi. Dapat pagi-pagi, jika panjang umur sehingga ke pagi, maka engkau perolehi pahala yang besar. Dapat pahala pun pahala yang besar, mati pun mati dalam iman. Sempoi tuan-tuan. Bukan payah mana pun, balik kita sama-sama beramal lah. Saya sendirilah duk cakap ni, bukan suruh tuan-tuan saja. Kita jumpa satu ni, kita kena ada satu perasaan haloba sikit. Saat lagi kita suruh abang Usop kita ni snap ambil gambar ni ataupun tulis, esok bagi seorang sekeping. Siapa yang rajin lagi dia nak pahala lebih, esok dia pergi cari mana-mana doa ni, dia bubuh situ potong step bagi. Balik orang berapa ramai duk beramal, duk baca tuan-tuan, dia dapat tuan-tuan. Dia dapat. Mati dalam iman. Tak mati bangun-bangun pagi, boleh bangun lagi tengok bandayu, boleh lagi kena roti canai, tsunami, alhamdulillah, pahala besar dapat paradi. Pahala simple aja. Saya ulang lagi. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta fa innaka immitta. Tu bukan hak tu Nabi kata kamu mati. InsyaAllah kita sama-sama beramai. An Abi Bakr Siddiq Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amri bin Ka'b bin Sa'd bin Taimi bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Taimi radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatu radhiyallahu anhum. Qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina fakultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana faqala ma zannuka ya Aba Bakr bisnaini Allahu salisuhuma. Daripada Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Taimi bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Al-Quraisy At-Taimi radhiyallahu anhu. Ini nasab-nasab keturunan dia. Dia dan kedua ibu bapaknya adalah golongan para sahabat radhiyallahu anhum. Katanya, yakni kata Abu Bakar As-Siddiq, waktu mana? Fil ghari, duduk dalam gua Sur ni duk ada berapa kilometer tuan-tuan daripada Mekah. Kalau kita pi tu dia di bawah, baru di bawah, belum kita mencanak naik lagi. Gua kita kena ingat, gua dia bukan dalam mana, boleh duduk 2-3 orang, dia panggil al-ghari dah. Itu. Dan bila dia duduk, Abu Bakar ni duduk dalam tu,
ketika mana saat kemuncak nak dibunuh Rasulullah, digantikan Sayyidina Ali, maka keluar Rasulullah dengan Abu Bakar, piduk dalam gua ni lah 3 hari. Lalu ikut jalan yang orang tak lalu, supaya musyrikin ni tak tahu. Bila duduk 3 hari ni, banyaklah panjanglah cerita. Asma binti Abu Bakar, Amir bin Furaihah, Abdullah bin Abu Bakar main peranan masing-masing. Tapi Abu Bakar ni dia resah sikit duduk dalam gua tu. Dia resah. Sebab apa? Risau, takut. Dia bukan takut untuk diri dia. Waktu tu pula dikhabarkan Rasulullah duduk lena atas riba dia. Bila Rasulullah terjaga, Abu Bakar kata, aku melihat kaki orang musyrikin. Nampak je, gua bukan dalam mana pun. Nampak kaki duk pimai kulu kilo lalu tu nampak. Boleh cam pula kaki ni, kaki siapa lah kita katakan. Yang puak tu pun duk cari merata, nak kata pi jauh takkan jauh sangat kan. Nak kata duk ada kot ni tak nampak pun, bekas pun tak nampak, tapak kaki pun tak nampak, bunyi suara orang pun tak ada. Mustahil kalau kata dalam waktu ni boleh pi dah sampai setengah jalan ke Madinah. Jadi dia duk musing kot depan pintu gua tu lah. Abu Bakar pula nampak kaki tu duk lalu je dekat depan tu. Dan mereka itu di sebelah atas kepala kami. Katanya lagi, wahai Rasulullah, sekiranya salah seorang daripada mereka melihat ke pihak bawah kakinya, nescaya kita akan dilihatnya. Maka Abu Bakar pun kata, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana. Ada kata la ru'aina, la absarana. La ni jawab, dia kata andanya seorang je tunduk sudahlah. Tunduk nak garu kaki ke, tunduk apa-apa cerita ke, mesti la absarana. Ni nampak kita duduk sini, bukan jauh ni. Ni Nabi nak ajar tawakal bagaimana. Kemudian Nabi kata apa? Wahai Abu Bakar, apa yang kau bimbang, apa yang kau sangkakan ni, duk berasa macam mana? Dia kata Nabi, wahai Abu Bakar, dengan kita berdua, Allah adalah ketiga bersama kita. Maknanya Allah ni bukan duduk dalam gua. Allah ni tidak ada tempat. Wujud Allah bukan macam kita, ada tempat, atas, bawah, ada jihah, ada pihak. Maknanya Allah bersama dengan kita. Kita duduk tak mana, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Allah Ta'ala tahu kita ni dalam bagaimana, susah ke, senang ke, ndak apa-apa ke, Allah Ta'ala bersama kita. Tu sebab tu kata innallaha ma'ana. Tu dia tuan-tuan. Ni nak ajar tawakal ni. Bila kita tersepit, tersekat, bila dah duk biasa dengan tawakal ni, insya-Allah dia tak jadi payah. Dalam keadaan kita senang, kita serah diri, nak tidur malam, kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi-pagi awal esok pun bismillah, tawakkaltu ala Allah. Tawakal pada Allah Subhanahu. Pendek kata, bila nak tawakal? Sampai bila-bila? Lagi duk ada nyawa, selagi dinamakan manusia, selagi dinamakan hamba, sampai bila? Sampai bila-bila? Tak ada royah, tak ada henti, tak ada titik. Jenis bangsa manusia ni tuan-tuan, sampai bila dia berhajat pada Allah Ta'ala? Sampai bila-bila? Tak boleh kata sampai mati. Mati duduk dalam kubur berhajat pada Allah Ta'ala lagi. Bangkit daripada kubur yaumul ba'si, hajat pada Allah Ta'ala lagi. Sampaikan katakanlah sampai last kali masuk fresh balik. Kita tengok balik belakang sejauh mana tawakal kita. Antara malam ni point yang paling mudah kita nak sebut. Tawakal. Nak tidur pun tawakal, bangun tidur esok pun tawakal. Yang doa tadi, serah diri masa nak tidur, serah segala-gala dunia akhirat, raghbatan wa rahbatan. Kemudian bangun pagi esok nak mulakan hidup baru pun, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa lah. Pergilah jalanlah pergi mana pun insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatul muqarrabin. Wa salli wa sallim ala jami'i anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.